Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Lama kita tak bersua di PDPR online atas urusan cikgu yang bertugas di sekolah, jadi tak dapat nak buat PDPR. Maka hari ini alhamdulillah cikgu dapat melaksanakan insya-Allah PDPR pada hari ini ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir umurana ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pernahkah anak-anak berjalan? Ya, betul. Setiap hari kita berjalan, betul? Tak kiralah ke mana, mesti kita ada jalan. Okey. Jalan tu bukan bermaksud jalan kaki saja. Kalau kita naik kereta pun maknanya kita berjalan, tapi dengan menaiki kereta ataupun basikal ataupun motor dan sebagainya. Baik, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akhlak dan tasawuf, iaitu bagi pelajaran 1, adab berjalan. Bagaimana eja berjalan? Ba, ra, ber, jim, alif, ja, lam, nun, lan. Berjalan. Okey. Adab berjalan. Baik anak-anak. Siapa agaknya manusia yang paling sempurna? Ya, betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada pun yang kurang. Segala sudut, baik dari segi perbuatan, dari segi lisan, semuanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar salah satu perbuatan Rasulullah, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan adab berjalan. Bagaimana Rasulullah melangkahkan kaki? Adakah dengan langkah yang besar, dengan cara menghentak kaki, ataupun dengan cara berlari, jalan tapi dengan cara berlari, ataupun bagaimana? Baik, mari kita tengok pada muka surat 1. Baik, kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya pada sifat rohani semata-mata. Apa itu rohani? Rohani ialah dari segi dalaman. Malah baginda juga memiliki kesempurnaan secara jasmani. Ini kita boleh ambil contoh ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kakinya ketika dia menggerakkan kaki, dia berjalan dan sebagainya. Baik, Rasulullah berjalan tak pernah nak hentak-hentak kaki. Kita kalau mak minta tolong ataupun mak ayah tegur kita, mungkin kita ada rasa geram, kita hentak-hentak kaki. Ada kan berlaku? Cikgu tak kata kamu, cikgu tahu kamu semua anak soleh-solehah. Kita biasakan tengok drama, bila mak ayah tegur, terus hentak-hentak kaki. Tapi tengok, Nabi pun tak pernah buat. Apatah lagi kita kan, manusia biasa ni.
mestilah kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dengan cara menyerit-nyerit. Kadang kita pakai slipper, kita suka serit kan dekat tanah, dekat pasir ke, kita jalan tu kita serit. Tapi Nabi Muhammad tak pernah buat begitu. Baik, kita tengok hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza masya takaffuan ka'anna man hatta min usababin. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan tegap. Tengok, tegap. Seolah-olah berjalan menuruni bukit. Baik, kita pergi pada muka surat yang kedua, iaitu maksud berjalan. Apa itu berjalan? Berjalan ialah orang yang keluar dari rumah untuk menuju ke suatu tempat, sama ada berjalan kaki ataupun menaiki kenderaan. Menaiki kenderaan tak kisahlah, basikal ke, motor ke, kereta ke, helikopter dan sebagainya. Untuk pergi ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar-siar ke masjid dan sebagainya. Anak-anak pernah berjalan tak? Ya, sudah tentu kan, berjalan setiap hari. Pergi bilik air pun berjalan, pergi ke dapur pun berjalan. Baik anak-anak, seterusnya 1.3 berkenaan adab-adab semasa berjalan. Agak-agak apa ya anak-anak? Baik, kita tengok yang pertama, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Apa maksud berhati-hati? Okey, jika ada dekat jalan, dah tentulah jangan kita berjalan di tengah jalan. Lama kan kena sondol kereta. Kena hati-hati, kena lalu tepi. Nak melintas kena tengok kiri, kanan. Baik, yang kedua, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Ya, yang tadi bagaimana langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan menapak dengan tegap kakinya. Okey, kita bukan nak badan je tegap, tapi bila menapak kaki perlu betul, menapak dengan betul, tegap kaki tu, melekap di tanah. Yang ketiga, menundukkan kepala sedikit ketika berjalan. Menundukkan kepala bukanlah sampai bermaksud macam rokok tu, tidak. Namakan terlanggar benda yang ada kat depan, terlanggar pokok. Menundukkan kepala tu maksudnya tidaklah kita mata melingas, tengok atas, bawah, kiri, kanan. Maksudnya kita tundukkan sedikit kepala, jaga pandangan. Yang keempat, memberi salam apabila bertemu sesama orang Islam. Jumpa kawan, hai Ali, Assalamualaikum, nak pergi mana? Tegur. Bukan kita menonong aja jalan, nampak jiran buat-buat tak kenal, nampak adik-beradik pun buat tak kenal, nampak saudara mara tak kenal, nampak cikgu lari lintang pukang menyorok. Tapi kamu tidaklah, kan? Kamu semua nak cikgu yang baik semua. Baik, yang kelima, memberi laluan kepada orang yang lebih tua. Cara kita menghormati orang yang lebih tua. Nampak contohnya kita ada bersebelahan dengan orang yang lebih tua, beri dia laluan dahulu, baru kita. Bukan kita tolak je orang tua tu sampai tersongkoh-songkoh dia. Maknanya kita beri laluan. Jalan dulu pakcik, jalan dulu makcik. Begitu ya anak-anak. Baik, seterusnya, cara berpakaian semasa berjalan. Ya, bukan bermaksud jalan tu kita kena jaga bab jalan je. Tidak, maknanya bila kita dah berjalan, kita jaga pakaian kita. Baik, pakaian hendaklah menutup aurat dan sesuai mengikut tujuan tempat. Janganlah keluar rumah pakai seluar kecil aja. Pakai seluar ketat, tak nak lah, tak boleh tu keluar rumah kan. Okey, kita tengok bagi kaum lelaki bagaimana. Berpakaian hendaklah kemas dan sopan melebihi kadar yang wajib.
Apa maksudnya? Melebihi kadar yang wajib. Aurat lelaki daripada mana sampai ke mana? Ya, pusat hingga ke lutut. Yang kedua, bagi kaum wanita, mestilah berpakaian yang tidak menarik perhatian orang lain. Yang tidak menarik perhatian bagaimana? Yang longgar, pakai tudung, baju lengan panjang dan sebagainya. Okey. Kamu tengok contoh. Yang pertama, jika pergi ke masjid, bagi lelaki hendaklah memakai pakaian yang sesuai untuk solat seperti jubah, bersungkup, berkopiah. Bagi wanita pula, memakai telekung dan juga stoking. Kenapa guna stoking? Sebab kaki kita aurat. Okey, cikgu nak ulang sekali lagi. Sebab kaki orang perempuan merupakan salah satu aurat yang wajib kita tutup. Anak-anak, kalau keluar pakai stokin tak? Okey, bagus. Kena pakai stokin. Baik. Yang kedua, jika pergi ke majlis perkahwinan, hendaklah memakai pakaian yang lengkap dan sesuai di tempat majlis tersebut. Ini tidak. Dia pula yang macam pengantin kan. Yang ketiga, jika bersukan hendaklah memakai seluar, baju dan kasut sukan yang sesuai. Kita orang Islam kena tutup aurat, kena pakai seluar panjang. Yang lelaki boleh tak nak pakai seluar panjang, seluar 3 suku tu pun boleh, asalkan daripada pusat hingga lutut. Yang perempuan jangan pula pakai seluar pendek. Kena pakai pakaian yang longgar dan menutup aurat. Baik, seterusnya. Apa dia perkara yang sunat ketika keluar dari rumah? Ya, betul, iaitu dengan membaca doa. Bagaimana kita nak selamat jika kita tidak berdoa? Bagaimana Allah nak sayang kita? Mestilah kena doa. Bila kita ingat Allah, Allah akan ingat kita. Bagaimana doa itu? Okey. Orang Islam sunat membaca doa semasa keluar dari rumah. Doa tersebut sebagaimana berikut. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Tiada upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan kekuasaan Allah. Maknanya kita berserah kepada Allah. Ya, anak-anak. Seterusnya, faedah. Apa dia faedah? Apa dia baiknya jika kita melaksanakan adab-adab, menyempurnakan adab-adab ketika berjalan? Yang pertama, dapat mewujudkan suasana harmoni sesama insan. Ni kalau kita dah keluar je pun bawa kereta macam orang nak buang air besar. Habis semua dilanggar-langgarnya. Bagaimana nak wujudkan harmoni di jalan raya kan? Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim. Bila kita jaga adab kita, orang pun semua suka dekat kita. Bukan maksud suka tu suka I love you, tidak. Tapi suka tu maksudnya dia suka bergaul dengan kita. Sebab apa? Sebab kita ada sifat-sifat yang baik. Dapat merapatkan ukhuwah. Tu dia. Yang ketiga, merupakan amalan mulia dan disukai Allah. Sebab apa? Sebab kita buat ikut sunnah Rasulullah. Maka apa yang kita buat sebagaimana Rasulullah buat, makanya Allah suka dan Allah akan sayang kita. Yang keempat, mengajar kita supaya berdisiplin. Di mana-mana kita berada, maknanya kita ada adab, kita ada disiplin. Yang kelima, Allah akan lindungi kita walaupun di mana kita berada. Sebab apa? Sebab kita jaga semua dari segala sudut. Jaga pemakaian, jaga adab dan sebagainya. Anak-anak, yang terakhir, apakah akibat, iaitu keburukan yang kita akan dapat jika kita tidak mengamalkan adab ketika berjalan? Ya, kita tengok yang pertama,
kita akan dianggap sebagai orang yang tidak ada disiplin, tak ada adab. Makanya kita tidak disiplin, tak suka ikut peraturan lah. Jika kita dah dikategorikan sebagai orang tidak disiplin, maka kita ni bukan orang yang suka ikut peraturan. Maknanya kita ni kategori orang yang suka langgar undang-undang. Yang kedua, boleh terdedah kepada bahaya. Jika kita tak ikut sebagaimana Rasulullah berjalan, maka kita akan terdedah kepada bahaya. Mungkin aksiden ketika berjalan kan, naik kereta laju-laju, boleh aksiden kan. Tak ikut peraturan jalan raya, tak boleh lebih, bawa kereta 60 kita lebih, contoh. Yang ketiga, dengan sikap yang buruk kita akan dikeji dan dicaci, dihina. Kalau kita tak jaga adab, dah tentulah anak siapalah. Siapa yang dapat buruknya? Mak ayah kita juga. Yang keempat, amalan buruk tersebut boleh menyebabkan kita dapat dosa. Contoh, berjalan kita tak tutup aurat, dah dapat dosa kan. Dan yang terakhir sekali, mendapat kemurkaan. Apa maksud murka? Marah. Siapa yang marah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana tidak ada adab sopan semasa berjalan. Baik anak-anak, kita telah pun belajar berkenaan adab berjalan. Siapa yang patut kita jadikan tauladan, jadikan ikutan, iaitu betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan? Berjalan dengan keadaan yang tegap. Kakinya seolah-olah berjalan di mana? Berjalan menuruni bukit. Baik anak-anak, setakat ini pelajaran kita pada hari ini tentang adab berjalan. Semoga anak-anak mendapat manfaatnya. Sekian, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.